Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Banyak berita-berita yang viral sekarang ini sahabat-sahabat semua di media sosial, khususnya fitnah-fitnah yang dijajah oleh geng-geng kaki fitnah. Tidak terkecuali Puan Nurul Izzah difitnah kononnya menerima puluhan ribu gaji sebagai penasihat kepada Laksamana. Jadi sahabat semua, itu adalah satu pembohongan besar ya daripada geng-geng kaki fitnah ini. Dan juga seorang pempengaruh ataupun influencer pro kepada Perikatan Nasional Pembangkang yang membuat satu kenyataan berbaur hasutan, menyentuh isu 3R dan sebagainya. Akhirnya apa yang berlaku sahabat semua hari ini ya, bakal laporan polis bakal dilakukan di seluruh negara secara serentak, dan kita harapkan ya pihak polis PDRM membuka kertas siasatan terhadap apa yang dilakukan ya oleh individu ini. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu yang hangat diperkatakan di media sosial ini. Jadi tanpa buang masa, saya membawakan Anda untuk melihat dan juga menonton video daripada Brother Iswardi ini. Juga fitnah terbaru ada disebarkan oleh Cikgu Bat. Lagi sekali, Cikgu Bat. Tak tahulah samuan ni. Rasa Cikgu Bat mengatakan bahawa Nurul Izzah telah mendapat bayaran 45,000 gaji sebagai penasihat MOF. Anwar Ibrahim ni tuan-tuan dapat gaji 45,000 sebagai penasihat MOF. Wah, dedah Cikgu Bat. Okey, MOF. Nurul Izzah jadi penasihat Laksana, satu program nama Laksana, tanpa bayaran. Kementerian Kewangan hari ini mengecam hantaran palsu yang mendakwa bekas Ahli Parlimen Pematang Pauh Nurul Izzah dibayar sebagai penasihat Unit Pelaksana dan Koordinasi Stimulus Ekonomi Antara Agensi Nasional Laksana. Dalam catatan di platform media sosial, kementerian itu berkata, dokumen perjanjian yang disiarkan adalah surat draft tawaran yang tidak sah. Perjanjian yang sah telah ditandatangani oleh Nurul Izzah adalah untuk memberi khidmat nasihat kepada Laksana secara pro bono atau tanpa mengambil sebarang imbuhan kewangan maupun sebarang faedah seperti yang telah dimaklumkan kepada umum. Semalam Nurul Izzah berkata dia akan membuat laporan polis terhadap hantaran media sosial yang berunsur fitnah terhadapnya. Di dalam catatan di Facebook, anak Perdana Menteri itu berkata peguamnya akan membuat laporan polis bagi pihaknya pagi ini sebab saja mereka selesai cuti tahun baru Cina. Menurut laporan The Star, seorang pengguna Facebook telah memuat naik posting yang Nurul Izzah telah dilantik dengan gaji 35,000, bukan 45, 35. Tahun lepas, Anwar melantik Nurul Izzah sebagai penasihat ekonomi dan keuangan. Jawatan itu tidak bergaji. Dia kemudian mempertahankan keputusan itu setelah ditanya sama ada Nurul layak menjadi penasihat ekonomi. Anwar ketika itu juga berkata Nurul Izzah juga mempunyai ijazah kedua dalam dasar awan dari Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Laksana ditubuhkan di bawah Kementerian Keuangan untuk membantu pelaksanaan pakej rancangan ekonomi berjumlah 20 bilion ringgit. Kalau tak silap saya, Laksana ni adalah satu inisiatif yang diwujudkan pada zaman Muhyiddin Yassin, kalau tak silap saya lah. Correct me if I'm wrong. Tahun 2020, betul lah. Tahun 2020 di bawah Zafrul pada ketika itu. Beliau antara yang mewujudkan Laksana. Tetapi nak cerita menariknya tuan-tuan, betapa geng-geng ni memang suka kepada fitnah. Dan yang bestnya, yang geng-geng yang suka menyampaikan ataupun menyebarkan fitnah tersebut. Itu yang menarik tu. So dia orang dah tak ada modal tuan-tuan. Itu saya kata tadi, syarikat-syarikat dah mula untung. Kita tengok tadi KLCI Kuala Lumpur Stock Exchange dah mula meningkat sejak daripada 20 bulan Jun 2022 yang terakhir. Dan memang kita pernah mencapai 1,600 mata ke atas. Sekarang ni 1,533. Let's hope lepas ni naik 1,006 ke atas dah lepas ni. Of course, saya kata ekonomi ni dia pelbagai, dia multifactorial. Termasuk juga kita sebut tentang contoh yang menyebut tentang mata wang. Kenapa mata wang kita melemah dan sebagainya. Saya sebut semalam dua faktor utama, US dan juga China. Sekarang ini ekonomi China dah mula melembab, menurun. Dan yang kedua, US sudah menaikkan interest rate. Kita tak boleh naik interest rate. Kita tak naikkan, bukan tak boleh. Kita tak naikkan pun interest rate. Kita tak naikkan OPR kita. Sebab kalau kita naikkan OPR kita, tuan-tuan nak naik ke BLR tuan-tuan? Sebab itu menarik kalau sekiranya saya nak tanya kepada Puan Zakarshi sekalipun.
Kalau dia sekiranya punya cadangan, apa cadangan dia untuk mengukuhkan ringgit? Apa cadangan dia untuk mengukuhkan ringgit? Dengan hutang kita semakin berlambak, dengan kita punya subsidi yang banyak bocor, apa usaha dia, cadangan dia untuk nak mengukuhkan ringgit? Jangan dia buat alasan, dia menteri, dia lah kena fikirkan. Memanglah, tapi kau duduk dalam kerajaan yang sama. Kan? Dan dalam isu ini juga, berita-berita KDN menyatakan akan memantau reaksi awam isu enakmen syariah Kelantan. KDN melaksanakan pemantauan berterusan terhadap reaksi awam berkaitan keputusan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen kanun jenayah. Menteri Dalam Negeri Saifuddin berkata, pemantauan itu antara perkara yang berpotensi menyumbang kepada situasi ketidaktenteraman awam. Jika KDN dan polis mengesan reaksi berlebihan dan menerima aduan polis melalui pasukan khas 3R khusus bagi menangani isu berkaitan penghinaan terhadap institusi diraja, agama dan bangsa, akan segera siasat dan lengkapkan kertas siasatan dalam masa 7 hari. Dalam masa 7 hari, tuan-tuan. So, menariknya, kenapa yang menarik? Saya nak cerita bahawa geng ni, geng yang terpaling suci ni telah mengeluarkan satu video. Siapa dia? Mamat ni. Entah Didi and Friends ke siapa nama dia, saya pun tak tahu. Didi and Friends ni dia ada keluar satu video. Video tu basically memparody lah keputusan apa orang kata Mahkamah Persekutuan. Satu memparody tak apa, dia memparodikan. Seolah-olah dia kata orang Kelantan lepas ni since tak ada undang-undang tu dah boleh liwat, dah boleh berzina, dah boleh berjudi, dah boleh minum arak. Saya nak tanya, adakah orang penyokong-penyokong PAS ni menghina iman orang Kelantan? Adakah Muhyiddin Yassin, saya nak tanya, menghina iman orang Kelantan? Sampaikan macam tu, mudah betul iman orang Kelantan ni kan, tak ada undang-undang, terus dia orang buat. Tipis iman orang Kelantan ni. Bukan orang Kelantan ni orang yang kira tinggi dia punya iman dia. Tak, bukan saya cakap. Ni geng-geng Didi and Friends dan juga Muhyiddin Yassin cakap. Dan yang menarik, tuan-tuan, dia kata, walaupun ia hanya sekadar parodi, saya dah delete. Oh, dia dah delete, tapi dia lupa. Ramai dah download punya video. Ramai dah download video dia tu. Jadi, hari Jumaat ini, satu laporan polis akan dibuat terhadap beliau kerana menghina mahkamah dan juga mempelekehkan keputusan yang ditentukan, yang telah diputuskan oleh mahkamah. Bukan mahkamah rendah, tuan-tuan. Mahkamah Persekutuan. Bukan satu benda yang kecil anak, kita kata. Bukan satu benda yang kecil anak. Jadi tunggu sajalah apa yang akan berlaku nanti kepada kamu. Walaupun dah delete, tetapi ingatlah bahawa benda itu tetap ada. Okey, habis cerita. Saya rangkumkan lagi berita. Agong Perkenan Tubuh RCI kaji pengendalian kes Batu Putih. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenankan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan berkuat kuasa serta-merta. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan penubuhan RCI itu selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950. Menurut kenyataan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Azlina bersama Ketua Pengarah Zamri Misman telah menghadap dan menyembah maklum. Seri Paduka Baginda memperkenankan pelantikan 7 ahli RCI termasuk bekas Ketua Hakim Negara Muhammad Rauf Sharif, Tun Muhammad Rauf Sharif sebagai pengurusi dan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Zainul Ali sebagai timbalan pengurusi. 5 lagi pengamal undang-undang, Datuk Baljit Singh Sidhu, bekas Dekan Fakulti UM. Saya pernah belajar dengan Dr. Baljit ni, saya rasa. Ya ke Dr. Baljit? Saya pernah belajar dengan Dr. Baljit. Okey, nanti saya cek. Dr. Johan Samsudin, pakar undang-undang perlembagaan, Dr. Faridah Jalil, pakar keuangan dan pengarah Laut Selatan Jabatan Laut Malaysia Dixon Dollah. Okey. Saya pernah belajar dengan Dr. Baljit Singh Sidhu lah. Ya ke? Ya. Betul. Yes. Betul. Ni lecturer saya dulu ni. Ya. Saya rasa ya lah. Okay lah, tak apa. Kudos tu ya lah doktor. Dipilih. Anyway,
Berkenaan dengan perkara tersebut, kenapa RCI ni penting, tuan-tuan? Okay. Tahun 2019, Mahathir telah menghentikan rundingan terhadap Batu Putih ni. Jadi itu mendatangkan kemurkaan Sultan Johor pada waktu itu. Pada tahun 2019, Mahathir pernah menghentikan Batu Putih, dan pada waktu itu beliau telah meletakkan kesalahan tersebut terhadap siapa, tuan-tuan? Terhadap Sultan Johor. Okey, kalau kita tengok, saya baca terhadap kerajaan Johor pada waktu itu. Ini pada tahun 2000, berita ni is in 2018. Withdrawal of review on Batu Putih in 2018 improper, says AG. The decision by the government of former Prime Minister Dr. Mahathir to withdraw application file in connection with Batu Putih sovereignty issue was not in order and improper, says Attorney General Idris Harun. Ini tahun 2022 saya berita ni. In a statement, Idris Harun, this was based on January 11 cabinet session. The government is of the view that the decision to withdraw both the application to review the decision concerning the sovereignty of Batu Putih, Middle Rocks and South Ledge and the request for an interpretation of the decisions was improper and not in order, he said. He also said that Attorney General Chamber is studying recommendations made by the Special Task Force on the matter, including as to whether there has been any misfeasance in public office. Nevertheless, the government respect the judgment of International Court of Justice in the case concerning the sovereignty of Batu Putih, Middle Rocks and South Ledge dated 23rd May 2008, says Idrus. Dan kalau kita tengok pada berita ini, kehilangan Batu Putih pada 2022, menurut Mahathir itu adalah kesilapan yang mendakwa Malaysia menuntut semula Riau. Tuan Mahathir mendakwa kenyataan yang mendesak Malaysia menuntut semula Riau dan Singapura kerana kedua-dua wilayah itu adalah sebahagian dari telah Melayu telah dilaporkan di luar konteks. Sebaliknya, bekas Perdana Menteri menjelaskan kenyataan beliau hanya merujuk kepada Batu Putih yang pemilikannya menjadi kebimbangan rakyat Malaysia. Menurutnya, kehilangan Pulau Putih itu bukanlah satu perkara besar dan ia merupakan kesilapan kerajaan Johor yang menafikan pemilikan pulau itu. Sementara penafian itu tidak dibuat, maka tidak ada pertikaian pada ketika ini. Malaysia seharusnya bersyukur dengan keputusan mahkamah yang menganugerahkan Pulau Ligitan dan Sipadan kepada Malaysia dan ia tidak dituntut semula oleh Indonesia. Dengan penubuhan RCI ini sebenarnya, baru kita akan nampak bagaimana siapa sebenarnya yang terkhilaf dan tersilap. Mahathir salahkan kerajaan negeri Johor. Sekarang ini Sultan Johor dah jadi Sultan, dah jadi Agong, maka RCI dilakukan. RCI ni, tuan-tuan, Royal Commission of Inquiry ni dia tak boleh membuat keputusan. Arti kata dia tak boleh menjatuhkan hukum dan sebagainya. Tetapi dia boleh membuat inquiry. Dia ada hak untuk membuat inquiry, dia ada hak untuk nak menentukan nak membuat conclusion. Tetapi tindakan selanjutnya perlu dilakukan oleh pihak berwajib. Dan antara tindakan yang kita kena lakukan adalah untuk apa dia, tuan-tuan? Pergi appeal balik kes ini di Mahkamah Antarabangsa. Okey, habis. Saya sepatutnya buat benda ni awal, tapi tak apalah. Semalam saya dalam live saya mengatakan Prabowo dan Gibran boleh menang, saya katakan. Possibility Prabowo dan Gibran. Saya tak cakap dalam live ni, saya cakap dalam live TikTok. Hari ini keputusan, tak ada keputusan lagi. Tapi Prabowo Gibran jauh mendahului pesaing. Keputusan tidak rasmi pilihan hari umum Indonesia atau Pilpres Indonesia yang berlangsung hari ini menyaksikan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jauh mendahului pesaing. Beberapa badan tinjauan berdaftar melaporkan Prabowo dan Gibran memperoleh di antara 57 dan 59% undi daripada data sekitar 85% keseluruhan setakat jam 7. Di posisi kedua pula berpihak kepada pasangan Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang secara tidak rasmi mendapat 26%, sementara Ganjar Pranowo dan Mahfud Mohamad ketinggalan dengan undian 16%. Jauh sangatlah. Kan? Jauh sangat. So daripada sini kita boleh nampak bahawa berkemungkinan Prabowo akan menjadi the next yang ke-8, presiden yang ke-8 bagi Indonesia. Tapi yang menarik saya nak bawa, semalam saya lupa pula nak cerita benda ni kan. Tentang Indonesia ni, kalau kita tengok, saya pergi Jakarta a few times dulu kan. Rakyat dia berbeza pemikiran daripada rakyat kita. Walaupun, yelah,
pertama penduduk dia lebih 300 juta. Kan? Lebih 300 juta, 10 kali ganda daripada kita. Okay, itu yang pertama. So, kita akan nampak corak pemikiran yang berbeza. Tapi dalam masa yang sama, bila kita berborak dengan orang dia, rakyat dia orang lebih bersikap terbuka tentang politik sebenarnya. Dan mereka, bukan saya kata semualah, ada di kalangan mereka, dia tidak adalah ketaksuban yang melampau dengan satu-satu parti politik ataupun individu di dalam politik. Dan mereka melihat kepada bagaimana nak membawa ataupun nak mengkedepankan apa orang kata politik Indonesia. Itu yang perkara yang paling utama yang mereka utamakan berbanding dengan kita katakan perkara-perkara lain. Kan? Jadi daripada situ, walaupun ada pelampau-pelampau, itu biasalah kan. Pelampau-pelampau dekat dia kata dekat negara kita, dekat US pun ada pelampau-pelampau agama ni kan. Kalau tuan-tuan ingat KKK, Ku Klux Klan kan, pun ada. So semua negara akan ada pelampau-pelampau dia kan. Pelbagai agama, semua agama akan ada pelampau-pelampau dia. Tetapi kalau kita tengok secara rasionalnya, rakyat dia sendiri berfikiran terbuka, dan saya haraplah satu hari nanti kita juga akan ada rakyat yang berpemikiran demikian. Alright guys, so itu dia satu pencerahan yang padu ya daripada Brother Iswardi berkaitan dengan beberapa isu panas. Yang pertamanya ya, Nurul Izzah sekali lagi menjadi sasaran fitnah kepada geng kaki fitnah, dan seorang influencer pro kepada Perikatan Nasional memperlekehkan, menghina ya undang-undang Islam. Dikatakan sebegitu rupalah apabila beliau membuat satu video parodi yang begitu tidak bertanggungjawab sama sekali. Akhirnya terpaksa memadam video dan memohon maaf. Tapi rakyat Malaysia menggesa ya supaya laporan polis diteruskan, supaya individu seperti ini ya tidak besar kepala lagi ya untuk di masa-masa depan. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun gangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.